nombor 2. Mulai hari ini gugurlah talak 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini saya akan membincangkan tentang masalah perceraian yang banyak berlaku di Malaysia sejak akhir-akhir ini. Baik, apabila kita membicarakan soal perceraian, kita tak akan berelak daripada membicarakan tentang apa itu perkahwinan. Apakah tujuan perkahwinan yang sebenarnya? Dalam Islam, tujuan perkahwinan yang sebenarnya adalah bergantung kepada apa yang digalakkan dalam Islam, iaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahawa perkahwinan itu adalah tujuan utamanya untuk meneruskan kesinambungan generasi umat Islam, iaitu meramaikan anak, melahirkan anak-anak sebagai zuriat, dan seterusnya. Tujuan perkahwinan juga bukan sekadar untuk melepaskan nafsu, tetapi untuk menjaga kesucian nasab dan keturunan. Hari ini kita dapati bahawa banyak perceraian, dan perceraian itu kadang-kadang dikatakan berpunca daripada pelbagai faktor. Tapi pada saya, punca berlakunya perceraian adalah bertitik tolak daripada pertama, niat kepada perkahwinan itu yang tidak betul pada asalnya. Mungkin perkahwinan tu hanya sekadar mengikut-ngikut adat dan tradisi. Itu yang pertama. Berlakunya perceraian adalah disebabkan tiada kefahaman dan pengetahuan tentang ajaran Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, pada saya, punca perceraian biasanya lah dikaitkan dengan tiada persefahaman. Salah sangka, bang. Aku cakap sini! Bak sini! Bak sini! Bang, apa yang sini lah, bang? Kau degil kat aku, Kau degil kat aku, Kau degil kat aku, Ajak. Walaupun kalau kita lihat balik kepada punca-punca berlakunya perceraian, faktor yang paling penting sekali ialah kurangnya pengetahuan agama dan tidak mempraktikkan dalam kehidupan. Sebab kalau saya kata tadi bahawa faktor ketiga tu seperti perselisihan, tidak persefahaman, dia bertitik tolak kepada ajaran Islam. Kalau orang yang kuat ajaran Islamnya, perselisihan dan persefahaman itu harus diselesaikan mengikut kepada tata cara yang dibenarkan dalam Islam, di mana Islam menggalakkan sifat saling maaf-maafi, bertolak ansur dan sebagainya. Pada saya, tips yang paling berkesan untuk menjamin kebahagiaan sebuah rumah tangga itu ialah kita kembali kepada Islam. Apabila kita mengamalkan ajaran Islam, insya-Allah kita akan kekal bahagia. Dan sekarang ni orang kahwin bukan setakat kekal bahagia di dunia, tapi kita kalau boleh nak kekal bahagia di dunia dan juga di akhirat. Pada saya, pertama, kembali pada Islam. Pertama, laksanakan semua ajaran Islam, especially solat. Solat sama ada solat berjemaah atau solat bersendirian, tapi setiap pasangan dan anak-anak semua dididik supaya menjaga sembahyang, sebab sembahyang adalah tiang agama. Saya rasa dalam perkahwinan, kalau kita jaga sembahyang, kemudian yang kedua, kita tambahkan dengan sifat-sifat mahmudah dalam perkahwinan. Tips sifat mahmudah ni sangat penting, especially sabar. Dalam banyak kajian-kajian yang saya buat, apabila berlaku perselisihan, apabila berlaku konflik, apabila berlaku pergaduhan, suami dan isteri bergaduh, kalaulah salah seorang daripada mereka bersifat sabar, kebanyakannya kita kata aggressiveness atau keganasan dalam rumah tangga itu dapat diatasi. Dia penting sangat sifat sabar. Kalau suami marah, isteri kena bersabar. Kalau isteri pun marah, suami pun kena sabar. Kalau sebab Islam pun kata falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tak boleh cakap yang baik, lebih baik kita diam. Sebab tu dalam perkahwinan, kalau seorang suami marah, isteri kena diam. Kalaulah isteri marah, suami kena diam. Itu memang tips. Dan banyak kajian di barat pula melakukan. Salah satu daripada faktor penderaan dalam rumah tangga, bila isteri disepak, diterajang, dipijak, macam-macam lagi lah contoh-contoh penderaan, kadang-kadang adalah disebabkan oleh mulut. Apabila suami marah, isteri pun marah, maka berlakulah perang dalam rumah tangga tu. Okey, jadi oleh itu kita lihat sifat mahmudah yang pertama, sabar. Sifat mahmudah yang kedua ialah tolak ansur. Sifat tolak ansur sangat penting. Sebab kalau tanpa tolak ansur, maka banyak lagi berlaku masalah dalam rumah tangga. Sifat tolak ansur ni, kalau isteri
rasa dia nakkan sesuatu, dia beritahu secara baik kepada suami, suami pertimbangkan. Kalau misal tak dapat disempurnakan pada waktu itu, minta tanggung untuk disempurnakan pada waktu lain. Sifat mahmudah yang perlu ada dalam bagi mengekalkan kerukunan rumah tangga ialah sifat kejujuran. Kejujuran sangat penting. Kalau kejujuran dan kesetiaan itu sangat penting. Sebab kita tengok dalam kes-kes perkahwinan sekarang especially dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, banyak kes-kes perceraian disebabkan oleh teknologi. Kadang kita tengok Facebook itu juga merupakan salah satu sebab berlakunya perceraian apabila mereka bertemu balik kekasih lama. Di sinilah yang pentingnya kejujuran dan kesetiaan. Kalaulah orang itu berpegang kepada ajaran Islam, dia sedar yang dia adalah isteri kepada suaminya yang dikasihi, dan suami pula dia sedar bahawa dirinya tu adalah merupakan orang yang dikasihi oleh isterinya, maka tak akan melakukan perkara curang ini. Dan dalam Islam pun hukumnya adalah haram apabila isteri lah terutamanya menduakan suami. Dalam kes-kes banyak saya dapati bukan setakat menduakan, tetapi malah pergi lebih jauh daripada itu, sehingga ada setengah isteri sanggup meniduri lelaki lain. Dan kita tengok fenomena ni bukan fenomena yang luar biasa. Fenomena ni banyak sangat berlaku dalam masyarakat kita. Jadi saya rasa kita balik kepada Islam. Kalau seorang isteri dia tahu tanggungjawab dia sebagai isteri, menyempurnakan tanggungjawab menjaga suami, mendidik anak-anak, memelihara kehormatan, saya rasa insya-Allah begitu juga dengan suami. Kalau suami dia menjalankan tanggungjawab dia, seperti dia menunaikan tanggungjawab memberi nafkah, membimbing keluarga dia ke jalan kebenaran, ke jalan yang diridai Allah, menjadi contoh teladan kepada anak-anak, bersifat jujur kepada isteri, insya-Allah rumah tangga itu akan kekal. Pilihlah orang yang baik dari sudut agamanya, sebab hadis kata fazfar bizatid din taribat yadak. Kita tak asal pilih sangat kecantikan, kekayaan dan sebagainya, tapi kita pilih orang yang ada agama. Kerana dengan agama yang ada pada diri pasangan itu akan membimbing kita ke jalan yang diredai Allah, akan mengingatkan kita andai kita terlupa untuk melakukan ibadah, akan mengingatkan kita andai kita tergelincir dari jalan kerajaan Allah yang tujuannya untuk kita mencari kebahagiaan bukan saja di dunia yang sementara ini, tetapi juga untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat yang kekal abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.